Assalamualaikum guys. Geng, Bijim keluar ni, baru tersempak sebelah parking ni DZ lah. So boleh lah nak kita tanya dia pasal tutorial berkenaan dengan penulisan skrip kan. Tengok apa cerita dia. Assalamualaikum. Selamat datang, adios ke Seni Gala TV. Okey, hari ni kita nak sambung kita punya tutorial yang kedua berkenaan dengan penulisan skrip. Okey, seperti yang kita sedia maklum, tutorial 1 kita dah mendapat sedikit penerangan tentang macam mana nak buat treatment dan juga nak buat sinopsis. Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada satu bab lagi, iaitu bab penulisan skrip. Okey, bila kita nak memulakan penulisan skrip, kita kena pastikan first kali kita tahu tentang format. Format untuk membuat skrip. Format ni biasanya dia subjektif juga. Ada yang jenis orang buat format yang berlainan, ada yang standard format, luar negeri punya lain, dalam negara punya lain. Tapi kita buat mengikut format yang selalu dibuat oleh penulis-penulis di Malaysia lah. Okey, so bila kita nak buat skrip, kita kena pastikan treatment kita dah lengkap. Bila treatment dah lengkap, setiap babak daripada treatment itu kita akan buat dialog. Okey, dalam dialog itu semua, janganlah sampai dialog itu orang kata dragging. Dragging, kalau boleh kita straight to the point. Pasal zaman sekarang, era sekarang ni memang pemikiran orang sekarang ni dia nak advance, benda cepat. Ataupun ya, jangan sampai penonton boleh tahu apa yang akan dicakap. Apa macam contoh, dengar bunyi ketuk pintu, Assalamualaikum, siapa pula yang datang malam-malam buta ni. Benda-benda macam tu kalau boleh elakkan. Itu dah klise dialog-dialog macam tu. Okey, ataupun aku tak boleh jumpa dia, tapi apa, itu semua dialog. Tapi apa, itu semua macam dialog-dialog yang dah orang kata dah dulu-dulu selalu sangat orang buat trend macam tu. Okey, kita buat biar advance. Okey, banyak pembikin skrip sekarang ni, penulisan semua yang bagus-bagus. Kadang-kadang idea bagus, tapi cuma nak diletakkan menjadikan skrip. Okey, so watak-watak yang kita nak letak dialog-dialog itu semua pastikan watak-wataknya berbeza. Jangan watak-wataknya sama. Jangan sampai hero tu, katalah hero tu seorang komedi, kemudian bila heroin tu komedi juga, tapi dialog dia sama. Biar dia punya dialog itu berlainan. Macam saya selalu letakkan seolah-olah macam hero ni, saya letakkan hero ini, katalah dia bekerja sebagai seorang kerani, dia lahir di Perak, contohnya dia seorang yang pemarah. Okey, kemudian contohnya heroin pula, dia orang Kelantan, dia lebih matang, pandai menyelesaikan masalah. Jadi bila kita buat dialog itu berpandukan pada kepribadian watak itu, dialog itu akan jadi lain. Mungkin hero-nya lebih pada cakap Perak, ataupun yang heroinnya walaupun cakap bahasa kebangsaan, cakap bahasa Melayu yang biasa, yang bahasa baku, tetapi kita tahu dia asal daripada Kelantan, jadi dia akan jadi lain. Dialognya tu akan jadi lain. Jadi dia punya dialog tu berbeza-beza. Jangan sama je. Jangan semua watak tu sama dialog dia. Okey, itu dari segi dialog lah. Dan kita cuma isikan dialog tu semua di dalam setiap treatment kita. Treatment 1 kita letak dialog. Kalau perlu dialog, kalau tak perlu dialog, jangan letak dialog. Tak semestinya setiap scene itu ada dialog. Dan satu lagi saya nak bagi tahu tentang dalam skrip itu, kita apa perbezaan antara skrip dan juga lakon layar. Okey, lakon layar ini dia punya description daripada dialog tu, maksudnya dia punya lakonan untuk dilayarkan, lakon layar ataupun screenplay. Macam mana cara permainan dialog itu. Kalau kita kata hero tu, katalah nama dia Samad, termenung membaca surat dan lantas bangun dari katil dan berdiri di tingkap, memerhati keluar. Okey, itu screenplay. Maknanya dia bergerak pergi ke satu arah. Ataupun heroin dia namanya Salma lantas membuka peti sejuk, mengambil air segelas dan meminumnya. Itu adalah screenplay.
Okey, kalau kita nak letak screenplay boleh, kita nak letak lakon layar boleh, kalau kita nak letak tanpa lakon layar pun boleh, dia jadi skrip. Okey. So itu lebih kurang tentang cara pembikinan skrip. Saya dah bagi contoh contoh skrip, formatnya. Dan bila kita nak lengkapkan satu skrip tu, biarlah kita letak dia ada dia punya cover depan, cover biar cantik sikit. Cover depan tu kita lengkapkan dengan syarikat apa, tajuknya, untuk siaran TV mana, cerita asal siapa, penulis skrip siapa, baru lengkap di depan itu. Dan sebelum kita start skrip pun kita boleh letak di page yang kedua itu objektifnya, sasarannya, dia punya message-nya, message objektif lebih kurang lah. Kemudian kita boleh letak logline. Logline tu sebenarnya dia lebih pendek daripada summary, lebih pendek. Dia dalam satu ayat aja. Contohnya macam saya punya filem dulu, filem Sahabat, saya letak logline dia, bila mereka menjangkakan keluar dari penjara adalah lebih baik. Satu line. Okey, untuk nak menangkap pembaca tahu cerita tu mengenai apa. Okey, dalam satu ringkaskan dalam satu ayat. Dalam satu ayat. Okey, alright. So itu je lebih kurang tutorial kita yang kedua. Walau macam mana pun saya bagi cara penulisan ini adalah cara penulisan skrip secara asas. Okey, kalau kita nak pergi lebih jauh, mungkin kita akan pergi pada tutorial lanjutan pembikinan skrip. Alright, so kita jumpa lagi. Adios. Subscribe, like Seni Gala TV.